Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam sesi bedah buku 202 pelajaran berkenaan poligami, dan kita masih lagi dalam bab tips poligami untuk isteri yang baharu, dan kali ini bahagian kedua. Sedikit ulang kaji apa yang telah saya sentuh dalam bahagian pertama, bahawa nasihat saya, tips saya untuk bakal isteri-isteri baharu, bakal wanita, bakal muslimat yang akan memasuki alam poligami ialah jangan masuk. Jangan masuk, jangan menerima lamaran untuk menjadi isteri kedua atau ketiga atau keempat, melainkan pertama sekali isteri sedia ada mengetahui anda bakal menjadi madunya. Nombor dua, melainkan anda telah pastikan bahawa suami anda ataupun bakal suami anda mampu berpoligami. Okey. Dan nombor tiga, saya nasihatkan jangan nikah senyap-senyap. Sebab ramai yang telah bernikah senyap-senyap tetapi kemudiannya menyesal dan susah pula hendak keluar, susah pula hendak meneruskan kehidupan, ya. Dan itu secara ringkasnya apa yang saya sentuh dalam sesi sebelum ini. Dan apa yang saya sentuh itu alhamdulillah memang ada beberapa isteri yang sudah pun bernikah yang PM, okay? Yang personal message kepada saya dan menceritakan bagaimana mereka sekarang ini tersangkut dalam suasana perkahwinan poligami senyap-senyap. Berarti mereka ni isteri kedua. Mereka masuk dalam perkahwinan poligami senyap-senyap seperti yang saya ceritakan itu, dan mereka sekarang dalam suasana sangat tidak gembira. Boleh katakan sampai ada yang kata di dalam kemurungan ke, dalam kesedihan ke, apa ke, dan terperangkap antara dua itu. Nombor satu, nak teruskan susah sebab dia macam tak wujud, melainkan seperti wanita simpanan sebagai mistress. Nak minta cerai pun susah sebab sijil nikah itu ialah sijil nikah luar negara, bukannya di Malaysia. Kalau di Malaysia pun nak minta cerai itu boleh, tapi macam panjang prosesnya. Panjangnya tu bila suami yang tak mau hadir, bila suami yang tak mau ceraikan. Ini pula sijil nikah yang daripada majlis agama luar negara. Jadi mereka cerita terperangkap. Jadi mereka tanya macam mana. Saya jawab, saya pun tak dapat nak bantu macam mana sebab dah masuk dalam suasana begini kan. Jadi saya nasihatkan sama ada kalau rasa boleh diteruskan perkahwinan, boleh. Pada waktu yang sama jangan lupa berdoa kepada Allah agar kehidupan menjadi lebih baik. Nombor dua, jangan putus asa untuk cuba berbincang dengan suami agar kehidupan poligami menjadi lebih baik. Tapi inilah kadang-kadang tu bila bincang dengan suami terus jadi negatif. Bila bincang dengan suami saja agar pendaftaran itu, pernikahan itu didaftarkan di Jabatan Agama Negeri, terus menjadi konflik. Kalau tanpa topik tu okey saja. Tapi bila minta aja didaftarkan pernikahan di Jabatan Agama Negeri, terus suami jadi marah. Bila minta saja hari giliran supaya berlaku ada, terus suami jadi marah. Jadi macam mana pula tu nak? Okey. Jadi tertinggallah dia sebagai seumpama wanita simpanan, ya. Jadi bagi saya, yang saya boleh nasihatkan, teruskan berdoa kepada Allah, cuba mencari cara jalan-jalan, cari jalan hikmah menasihati suami dalam perkara ini. Dan antara caranya kadang-kadang kita nak cakap tak boleh, isteri nak cakap tak boleh, suami ni ego tinggi sangat ke apa ke, atau mungkin isteri yang tak tahu cara nak cakap tu macam mana ke. Satu cara mungkin dapat membantu ialah cuba minta tolong kawan baik kepada suami. Kalau kita dapat tahu suami ni ada seorang kawan baik, lelaki juga,
Dan lelaki ni seorang yang kita kata matang, yang profesional, bukan jenis yang huha, jenis 2x5, 5x2 juga ke, tak payahlah. Kita nampak dia ni seorang yang matang, seorang yang bijak, seorang yang berwawasan, seorang yang dapat pegang amanah tu. Cuba minta tolong dia untuk nasihatkan suami dalam perkara ini. Ya, sebagai apa nak kata, mungkin satu cara yang dapat membantu. Kalau ibu bapa suami pun tahu, mungkin boleh cakap kepada ayah suami, your father-in-law. Mungkin ayah itu boleh nasihatkan anak dia untuk melaksanakan poligami dengan cara yang betul. Sebab nak cakap direct tak boleh, kita cuba cara yang lain. Okey, kawan baik suami ke, ayah dia ke, ibu dia ke. Tapi itulah sebab kalau you dalam suasana perkahwinan yang tersembunyi, dirahsiakan, semua orang tak tahu. Jadi nak kena cerita pada mereka pula, nanti suami jadi marah pula, dah bocor rahsia. Tapi nak tak nak, macam kenalah mencari satu solusi, mencari satu jalan bagaimana hendak menasihati suami untuk berlaku adil dalam berpoligami, berlaku adil kepada anda sebagai isteri baharu, ya. Ini PM. Kemudian saya dapat juga, ini bagi isteri-isteri yang sudah masuk dalam alam poligami dalam suasana perkahwinan yang tersembunyi. Kemudian ada juga saya dapat mesej daripada bakal isteri, mereka yang bakal memasuki alam poligami. Dan awal-awal lagi suami dah kata, saya nak buat ni secara senyap-senyap. Awal-awal lagi suami dah kata, saya tak nak bagi tahu isteri sedia ada, saya tak nak bagi tahu ibu bapa saya, dah tak mau ada majlis perkahwinan, tak mau dalam Facebook pun, dalam media sosial pun, you don't exist. Tapi senyap-senyap saja. Dan wanita tu pula berkata, saya macam nak terima. Sebab apa? Dia kata antara dua kemudaratan, saya nak ambil mudarat yang lebih ringan. Dia tanya boleh ke tidak? Sebab sebagai seorang wanita yang sehat, fitrah yang normal, ada keinginan untuk melakukan hubungan seks secara halal. Okey? Dan itulah sajalah satu caranya. Apatah lagi kalau dia pun sudah berumur 30 ke atas. Kalau umur 20-an tu tak mengapa lagi. Dah 30 ke atas, selama ni memang tak ada calon suami yang sesuai. Yang ada hanyalah calon suami yang telah pun berkahwin. Maka dia rasa itu sajalah calon yang sesuai untuk dia. Kemudian dia merasakan apa dia ingin sebagai seorang wanita yang normal, melakukan hubungan seks secara halal. Kemudian juga sebagai seorang wanita, fitrah yang normal, dia juga ingin memiliki anak. Jadi dia kata antara mudarat dia hidup seorang-seorang ataupun mudarat dia poligami sebagai isteri tersembunyi, tapi at least dapatlah ada suami, adalah juga hubungan seks, dan adalah juga anak. So tak apalah, between orang putih sebut apa, the lesser of two evil, antara mudarat hidup seorang-seorang ni ataupun mudarat hidup sebagai isteri tersembunyi. Saya rasa tak apalah saya nak melalui kehidupan sebagai isteri tersembunyi. Okey. Jadi yang saya dapat katakan, ya betul, antara dua mudarat kita ambil mudarat yang lebih ringan. Tetapi nak kena tahu juga, kalau suami itu suami yang bagus, sebab tadi kata tak jumpa dah lelaki yang bagus-bagus ni. Lelaki yang bagus ni semuanya dah beristeri. Kalau lelaki tu betul bagus, dia akan bagi tahu isteri sedia adanya. Dia tak akan buat sembunyi-sembunyi. Kalau lelaki tu daripada awal lagi nak buat sembunyi-sembunyi, daripada awal lagi itu sudah menjadi petanda yang sangat jelas dia bukan lelaki yang bagus. Okey, lelaki jangan marah ya. Tak, tapi itu hakikatnya. Okey, saya ulangi. Muslimat itu berkata nak cari lelaki yang bagus, tak ada dah. Semua telah berpunya. So nak tak nak dia terpaksa menikahi suami yang telah pun berkahwin, yang telah pun beristeri. Dan suami itu pula sudi menerima dia, sudi berkahwin dengan dia, tapi dengan syarat kahwin sembunyi-sembunyi. Saya berkata, jika lelaki itu nak kahwin sembunyi-sembunyi dengan anda, itu adalah petanda yang jelas suami itu bukanlah lelaki yang bagus, bukan lelaki yang bagus untuk anda, dan bukan juga lelaki yang bagus untuk isterinya yang sedia ada. Okey, bezakan kat situ. Lelaki yang bagus, dia akan cuba, dia akan memberanikan diri dia untuk bagi tahu, bukan untuk huha. Satu media sosial, saya jaguh kampung ada 2 isteri ke apa ke, tak. Dia bagi tahu isteri sedia ada. Dia bagi tahu, macam saya sebut dalam
kuliah topik tips poligami untuk suami. Dia bagi tahu pihak-pihak yang sepatutnya tahulah, isteri sedia ada, anak-anak, parents in law, bakal parents in law, parents dia sendiri, sebagaimana bila dia nak monogami, dia bagi tahu juga kepada parents dia dan kepada bakal parents in law bila dia nak buat perkahwinan yang pertama. Jadi bila dia nak poligami pun, kalau lelaki itu bagus, dia akan bagi tahu, dia tidak akan buat sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya betul, sebagai wanita yang sihat, fitrah normal, ingin melakukan hubungan seks, tetapi kerap kali juga bila sudah menikah, tengok-tengok tak dapat hubungan seks. Kenapa? Sebab anda sebagai isteri tersembunyi. Giliran anda tu mungkin sebulan dapat 2 kali. Mungkin sebulan sekali. Ataupun mungkin baru-baru kahwin dapat jumpa seminggu sekali, seminggu 2 kali. Tapi makin lama macam makin hilang. Suami ni makin hilang. Dulu jumpa time lunch break saja. Lepas tu lunch break pun dah hilang. Tak mana perginya. Okay kan, mungkin isteri sedia ada dah tahu ke, dah mengesan ke, ataupun dia dah ada perempuan lain pula ke, nak pergi lunch date ke apa ke, mungkin yang lain-lain. Tetapi bila hidup tersembunyi ni, dia tak ada hari giliran yang tetap. Giliran dia pun tersembunyi, yang kadang-kadang suami tu pun tak datang pada hari gilirannya tu. So menjadilah anda isteri yang tertunggu-tunggu. WhatsApp dia tak reply, tengok ada, tengok online, tengok blue tick, tapi balas tak ada. Nah, WhatsApp banyak-banyak, dia kata jangan bagi kepala pening. WhatsApp 1-2 ayat je, dia tak balas. Jadi begitu juga. Bila dia nak, tiba-tiba boleh pula dia mari. Jadilah pula terasa seperti mistress, seperti perempuan simpanan saja. Ya? Itu yang keduanya. Yang ketiganya, ya betul, sebagai seorang wanita, fitrah wanita yang sihat, memang inginkan anak. Akan tetapi apabila suami itu hendak merahsiakan perkahwinan dengan anda, kemungkinan besar dia juga tidak mahu anak. Sebab bila dah ada anak, susah nak dirahsiakan. Okey, bezakan antara suami yang sudah berkahwin dan mereka suami isteri mencuba, tetapi Allah belum merezekikan anak. Okey, itu kes pertama. Kes kedua, suami ni daripada awal lagi dia tak bagi tahu. Daripada awal lagi niat dia memang tak mahu anak. Dia nak perempuan isteri kedua tu hanya semata-mata sebagai sexual enjoyment when he needs it. Semata-mata sebagai memuaskan kehendak seksualnya bila dia nak. Sebab tu dia nak sembunyi-sembunyikan. Dia hanya datang bila dia nak. Nikah di luar negara dia tak nak daftar. Payah daftar apa semua tu tak apa. Asalkan nikah di luar negara tu dari sudut hukum syarak sudah sah, dan aku bila-bila nak aku dapat kepuasan seksual secara halal. Itu saja yang dia nak. Jadi dia daripada awal lagi memang tak ada anak. Bukan tak ada anak, tak mahu anak. Jadi bila dia buat hubungan seks dengan isteri pun, dia buat cara-cara untuk mengelakkan daripada isteri mengandung, seperti menggunakan kondom ke, ataupun bila buat hubungan seks, bila saja nak ejaculate, dia terus keluarkan ke, jadi dia tembak air mani di luar. Jadi hasrat isteri tu untuk mendapat anak tak tercapai sebab suami buat macam tu. Kan kita nak elak macam mana pula jadi bergusti tu, nak pakai kondom ke tak nak pakai kondom, jadi bergaduh, suami pakai tarik keluar apa begitu tu ya. Jadi memang kita kata alasan yang kita kata pada zahirnya macam munasabah, bahawa take the lesser of two evil, daripada aku hidup seorang-seorang, tak apalah aku hidup secara sembunyi asalkan ada suami, ada lelaki yang bagus, asalkan aku dapat buat hubungan seks yang halal, dan asalkan aku dapat anak. Jadi saya berkata tidak semestinya demikian, kerana suami yang bagus dia tidak akan buat sembunyi-sembunyi. Nombor 2, nak kata hubungan seks yang halal ya, okey, tapi sebab anda tak ada hari giliran yang fix. Kalau suami itu dia bernikah secara terbuka, isteri pun tahu, dia pun susun hari giliran sehari, ataupun 2 hari. Jadi ada kekerapan bercumbu dan ada kekerapan untuk melakukan hubungan seks secara normal. Okay. Dan yang ketiganya, bila suami itu nak sembunyi-sembunyi, dia pun sembunyi-sembunyilah juga. Dah ada anak, macam mana nak sembunyi kan? Kan? Pernah kata dah ada anak, macam mana nak daftar surat beranak? Kan? Sebab bila nak daftar surat beranak, pihak JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, akan minta sijil nikah.
Dan begitulah seterusnya, jadi apa nak kata, tujuan awal tu nak ada 3 tu akhirnya tak tercapai juga. Dan demikianlah juga wanita-wanita muslimat yang saya kata yang mula-mula tadi, yang telah pun bernikah secara sembunyi dan kemudian menyesal tanya apa nak buat. Mereka pun pada awalnya sebelum nikah mereka pun membuat pertimbangan dan mereka kata daripada aku hidup seorang, tak apalah aku hidup ada suami ada ini, tetapi secara sembunyi, tak apalah, lesser of two evil. Tapi mereka kemudian setelah 5 tahun, setelah 8 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 3 tahun, menyesali perbuatan mereka itu. Dan apa nak kata, sekarang ni dalam suasana kemurungan, dalam suasana nak minta cerai pun susah, nak teruskan kehidupan pun susah. Jadi itu yang saya nasihatkan daripada awal-awal lagi, jangan masuk ke alam poligami, okey. Melainkan seperti yang saya katakan, isteri sedia ada mengetahui suami itu layak berpoligami. Okey, dan ianya dilakukan secara normal, ada di majlis walimahnya, penikah ikut SOP Jabatan Agama Negeri, ibu bapa semua tahu, kawan-kawan pun tahu. Sebab apa nak kata, walimah ni kita umumkan, kita wawarkan ada kad jemputan kahwin. Kalau sekarang tak pakai kad pun orang panggil apa, e-card, e-invitation. Ada benda-benda tu sebagai secara normal, secara normal. Dan satu perkara lain saya nak highlight. Perkara ni yang jangan poligami melainkan tengok suami layak. Bila saya bagi tips poligami kepada para suami, saya pun nasihatkan perkara yang sama. Jangan poligami, jangan nikah lagi melainkan anda betul-benar pasti anda mampu melakukannya. Okey? Jadi saya bagi nasihat yang sama kepada suami, dan sekarang pun saya bagi nasihat yang sama kepada bakal isteri kedua, bakal wanita yang akan masuk ke alam poligami. Saya lebih tekankan kepada wanita sebab suami ni kadang, sebab nafsu dia tu, kadang lelaki ni nafsu seksual dia lebih tinggi. Wanita ada nafsu seksual, lelaki ada nafsu seksual, tetapi nafsu seksual lelaki ni lebih tinggi berbanding wanita. Okey, secara normalnya. Dan lelaki ni dia nak sangat kahwin. Bila saya dah kata jangan poligami melainkan sekian, mungkin dia pun sedang fikir-fikir. Bila dia sedang fikir-fikir, kemudian anda sebagai bakal isteri kedua dia, bakal isteri ketiga dia pun fikir-fikir, kata rasa-rasa suasana sekarang ni tak sesuai lah, tak payahlah kita, terima kasih lah atas lamaran, saya terpaksa menolak. Jadi kita kata apa, dapat membantu untuk tidak poligami. Okay, memang macam kontra sikit. Saya ni topik tips poligami, sekarang saya nak bagi jangan poligami. Ya, sebab apa nak kata, kadang suami ni penilaian dia kurang baik. Lelaki ni slow sikit kan. Anda sebagai wanita penilaian sepatutnya lagi bagus. Okey. Jadi anda kata kepada dia, tak apalah, tak payah poligami. Terima kasih atas lamaran. Okey. Begitu. Sebab saya nasihatkan kepada lelaki, kalau nak poligami tapi tak boleh, tak payahlah poligami. Sebagaimana sebagai contoh sebagai analogi, lelaki ni, fitrah lelaki sehat dia suka motor besar. Bukan motor kapcai tu, motor besar, sisi lagi besar, lagi dia suka. Bunyi lagi vroom, lagi dia suka. Boleh lagi laju, lagi dia suka. Walaupun dia tahu lagi cepat mati kan. Okey, tapi nak beli motor tu, motor besar ni berpuluh-puluh ribu. Katakan dia nak beli yang BMW pula. BMW ni 140, 160 ribu pun ada. Tapi dah tak mampu. Nafsu nak motor, tapi dah tak mampu. Tak apalah, tak payahlah beli. Tak payahlah beli motor tu. Okey? Katakan dia ni kaya, layak beli motor. Motor besar ni pula memang saiz besar. Orang yang nak naik tu, fizikal dia pun kena besar. Kalau tidak, nanti bila stop kat traffic light, apa kita tengok kaki dia macam penari ballet yang duk. Dia nak timbang tu, kaki dia macam tu. Cukup-cukup, the tip of the point. Ataupun kalau stop traffic light, dia akan cari bahu jalan di mana kakinya dia rehat situ. Kalau tidak, dia tak sampai ke bawah. Jadi kalau ada duit pun, tapi tak mampu nak naik motor besar, tak payah. Tak payahlah naik motor. Sama juga, kalau anda nak poligami, wahai lelaki, tetapi dari sudut financial kira-kira macam susah, tak apa, tak payah poligami. Ataupun anda dari sudut financial, okey. Tetapi tengok-tengok dalam suasana nak manage dua isteri apa semua ni macam tak boleh. Tak apa, tak payah poligami.
Tak semestinya terus poligami, ya. Dan anda sebagai bakal isteri kedua, bila anda menimbang suasana bakal suami anda, aku tengok financial dia ni aku bukanlah minta banyak-banyak, tapi macam nak sewa apartmen yang kecil pun dia macam tak mampu. Macam nak sediakan nafkah apa pun dia cakap awal-awal tak mampu, dia suruh aku pakai duit aku. Jadi macam okeylah, tak apalah, tak payahlah. Jadi tak apa, tolak lamaran dia. Ya, tolak lamaran dia, tak semesti untuk menerima. Ya, sebab sekarang ini masih boleh lagi menolak. Bila dah nikah dengan sijil nikah luar negara apa semua tu, sangat payah. Sangat payah kemudiannya, ya. Okey. Jadi ini nasihat saya kepada soalan-soalan yang saya terima dalam personal message. Alright. Ada lagi soalan? Tak apa, sesi ni saya mungkin setengah jam pertama ni kepada soalan-soalan, kemudian baru saya sambung tips poligami. Ada juga soalan, sebab dalam sesi yang lepas saya sentuh tentang hukum duduk serumah. Okey, dan saya telah bagi dalil kenapa kena duduk dalam rumah yang berasingan. Ada juga yang bagi alasan, alah, orang kaya kalau bolehlah duduk rumah berasingan, kita ni tak mampu. Jadi kita duduklah satu rumah. Ada je pula yang lain yang berkata, alah, dia tu pilot banyak duit, dia bolehlah duduk rumah berasingan, kita ni bukannya pilot, tak mampulah nak duduk rumah berasingan. Okey, ada beberapa perkara. Ya, pertama sekali, bila saya kata duduk rumah berasingan, tak semestinya rumah mewah-mewah. Boleh saja anda sewa apartmen ke apa ke, sekadar kemampuan anda, asalkan setiap isteri ada rumahnya. Kemudiannya, kalau anda tak mampu untuk nak sewa walaupun dalam apartmen kos rendah ke, something like that ke apa ke, kalau dah tak mampu, tak payah poligami. Yang nak poligami juga tu kenapa? Okey. Itu jawapan saya. Nombor satu. Nombor dua, ya, alhamdulillah pilot gaji besar, tetapi kita kata apa, ya, bukannya semua pilot pada poligami. Faham tak? Okey, kalau ambil kira pilot Malaysia Airlines, pilot Air Asia, pilot Malindo, boleh katakan lebih kurang ada 3,000 orang. Dalam 3,000 orang tu, saya rasa 1% saja yang berpoligami. Okey, dan it is not about money. Okey, dan saya nak bagi tahu, jangan asyik buat alasan je. Dia pilot bolehlah, sebab orang yang gagal, dia akan membuat alasan untuk meneruskan kegagalannya. Berbeza dengan orang yang cemerlang, orang yang berjaya, dia akan mencari-cari sebab bagaimana dia hendak berjaya. Jadi orang yang gagal, dia akan katalah, dia tu pilot bolehlah, kita tak boleh, so kita duduklah serumah. Tak. Dia bukan begitu. Bukan saya suruh sediakan rumah besar-besar, bukan suruh sediakan mahligai. Kalau apartmen, bukannya lah apartmen high level yang kita kata siap dengan swimming poolnya, dengan gymnasiumnya, dengan security yang apartmen tu pun mahal, dia punya monthly fees pun mahal. Tak. Sekadar mampu. Kalau dah memang tak mampu tu, daripada awal lagi tak payahlah poligami. Okey, itu yang pertama dari sudut tempat tinggal. Kemudian saya pula dapat soalan juga, okey, tempat tinggal saya dah bagi dalil kenapa tak boleh letak 2 atau lebih isteri dalam satu rumah. Ada pula yang tanya, apa pula dalil tidak boleh menghimpun 2 atau lebih isteri di atas satu katil? Maknanya suami tu nak buat hubungan seksual dengan 2, 3, 4 orang isterinya sekaligus. Okey, ada tak dalilnya untuk tidur bersama dalam satu katil? Sebab saya kata, bila duduk satu rumah, kena bilik berasingan, tak boleh sama bilik, tak boleh isteri-isteri tu dalam sama bilik. Jadi ada yang bertanya dalil. Okey, bertanya dalil itu bagus. Dalilnya adalah hadis dalam Sahih Muslim, ya. Hadis adalah Sahih Muslim, lihat hadis nombor 512. Kalau penomoran lain, hadis nombor 338 daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzuru, janganlah melihat al-rajulu ila auratil rajuli, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki yang lain. Okey, kena pakai cermin, reading glasses, kan baca salah-salah pula. Okey, la yanzurur rajulu ila auratir rajuli, janganlah seorang lelaki melihat kepada aurat lelaki yang lain.
walal mar'atu ila auratil mar'ati. Dan janganlah seorang wanita melihat kepada aurat wanita yang lain. Wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin. Dan janganlah seorang lelaki satu pakaian bersama lelaki yang lain, ataupun satu selimut dengan lelaki yang lain. Okey, maaf. Okey, wala yufdir rajulu ila rajuli fi saubin wahidin. Wahidin. Janganlah seorang lelaki itu satu pakaian ataupun satu selimut dengan lelaki yang lain. Wala tufdil mar'atu ilal mar'ati fi saubil wahidi. Dan janganlah seorang wanita satu pakaian ataupun satu selimut dengan wanita yang lain. Okey. Hadis ini Nabi SAW melarang seorang lelaki melihat aurat lelaki yang lain dan seorang wanita melihat aurat wanita yang lain. Apabila seorang suami menghimpunkan dua atau lebih isterinya di atas satu katil untuk buat hubungan seksual, walaupun malam dah tutup lampu tetapi masih boleh nampak, maka iaitu dilarang sebagaimana dalam hadis ini. Sebab apa? Sebab seorang isteri itu dia akan dapat melihat aurat madu dia yang lain. Yang isteri ini pula dapat melihat aurat madunya yang lain. Maka itu dilarang. Kenapa dilarang? Okey, sebab isteri-isteri ini secara fitrah mereka memang akan cemburu antara satu sama lain. Dan cemburu ni dalam macam-macam bab. Tengok curtain pun cemburu. Tengok kain alas meja lain bunga lain corak, cemburu. Tengok sofa, cemburu. Dengar isteri yang pertama masak ni, isteri kedua cemburu. Dengar isteri kedua masak ni, isteri ni cemburu. Ini dalam perkara-perkara zahir, perkara-perkara luar. Apatah lagi pula ketika sedang melakukan hubungan seksual, pasti fitrah tu akan melihat dan akan bandingkan dan akan mula cemburu kepada bentuk badan madunya. Yang ini cemburu kepada bentuk badan ni, yang ni cemburu pada bentuk badan ni. Jadi hubungan seksual itu tidaklah menjadi sesuatu kepuasan, satu kegembiraan kepada isteri-isteri, tetapi menjadi satu kecemburuan, kedengkian dan konflik dalam diri mereka itu sampai mereka tidak enjoy. Okey. Itu dari sudut pertamanya. Dari sudut keduanya, ini bila kita kata saling melihat dan saling tak puas hati, saling cemburu. Ada juga kemungkinan, dan ini kemungkinan yang lain, bahawa bila dah tengok-tengok tu menjadi saling tertarik pula. Tadi saling cemburu, tetapi saling tertarik. Apatah lagi dalam kes apabila suami itu sendiri adalah seseorang yang mereka tidak berpuas hati dari sudut hubungan seksual. Okay, kita kena tahu bahawa lesbian ini adalah satu yang muncul apabila wanita itu mereka tidak berpuas hati melakukan hubungan seks dengan lelaki. Okay, saya ulangi, salah satu sebab lesbian ini muncul, iaitu hubungan seks antara wanita dengan wanita, ia muncul apabila mereka ini tidak berpuas hati atas apa-apa sebab melakukan hubungan seks dengan lelaki. Maka mereka pun beralih kepada sesama mereka dan mereka mendapati itu macam lebih memberikan mereka kepuasan. Jadi Islam daripada awal lagi ingin menutup ruang daripada berlakunya hubungan gay, lelaki dengan lelaki, ataupun hubungan lesbian, perempuan dengan perempuan. Jadi sampai-sampai jangan tengok aurat satu sama lain dan jangan dalam satu selimut, dalam satu pakaian sehingga bersentuhan antara satu sama lain. Bagi isteri-isteri dalam kehidupan poligami misalnya, ada kemungkinan pertama tadi, mereka saling melihat satu sama lain. Okey, sampai timbul perasaan cemburu, perasaan marah, perasaan tak puas hati, perasaan dengki. Dan mereka, they are not actually enjoying the sexual activity. Mungkin suami itu sedang enjoy apa ke, tapi mereka itu tidak enjoy. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin mereka nampak-nampak, kemudian mereka saling tertarik pula. Kena pula dengan suami yang sekian-sekian ke apa ke, ataupun mungkin suami yang selalu pergi awal pagi balik malam ke apa, tinggal dua isteri rumah apa nak buat ke apa, na'udzubillah. Tapi mungkin mereka saling tertarik dan mula saling buat antara satu sama lain. Daripada awal lagi Islam menutup
Okey, jalan-jalan daripada berlakunya apa yang kita sebut sebagai lesbian atau apa yang disebut sebagai gay. Itu yang Nabi bersabda, jangan lelaki dengan lelaki dalam satu pakaian dan jangan perempuan dengan perempuan dalam satu pakaian, ya. Demikian juga jangan saling melihat satu sama lain, aurat satu sama lain. Okey, dan perkara ini kalau kita keluar sikit daripada konteks tidur sekatil, ya, kadang-kadang dalam asrama student ke mana ke, mereka ni tempat mandi tu mereka terbuka dan mereka share satu sama lain dan tak ada shower curtain ke apa ke. Itu bagi mereka satu yang normal, ya, tapi bagi hukum Islam itu sesuatu yang dilarang. Okey, di Malaysia saya tak tahu, tapi di luar negara hostel-hostel mereka bukan untuk pelajar saja, katakan untuk polis, untuk bomber, untuk tentera, mereka kongsi satu toilet umum di mana mereka mandi, shower ianya secara terbuka. Masing-masing dapat melihat satu sama lain. Itu sebenarnya dilarang dalam Islam. Okey. Jadi kembali kepada hukum, apakah hukum suami menghimpunkan isteri-isterinya dalam satu katil untuk tidur bersama, untuk hubungan seks bersama? Saya katakan perbuatan itu dilarang berdasarkan hadis ini, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita melihat kepada aurat wanita lain dan melarang tidur dalam satu pakaian ataupun tidur dalam satu selimut. Bila sudah buat hubungan seks bersama-sama itu, sudah tentulah akan nampak aurat antara isteri dengan isteri, madu dengan madu. Sudah tentulah juga akan bersentuhan kulit antara madu dengan madu. Dan ini sebenarnya dilarang dalam Islam, ya. Jadi hadis ini adalah dalil yang melarang para suami menghimpun isteri-isterinya dalam satu katil seandainya mereka duduk serumah. Okey, duduk serumah itu boleh dengan syarat isteri-isteri redha, bukan sekadar setuju, redha ni hati tu tenang. Setuju tapi hati memberontak, yang tu lain. Redha dan masing-masing isteri memiliki bilik mereka yang tersendiri, di mana kalau suami nak berhubungan seks dengan salah seorang isteri saja, one at a time, bukan dua-dua orang sekali dalam satu katil. Okey, baik. Ini yang ulang kaji dan soalan-soalan yang saya dapat daripada sesi yang lepas. Okey, walaupun dalam sesi tersebut ada time untuk Q&A, boleh bertanya. Mungkin mereka lihat rakaman baru mereka tanya, atau mungkin tak tertanya pada saat live tu, mereka bertanya kemudian. Baik, kita sambung tips poligami bahagian kedua, ya. Okey, untuk bakal isteri yang kita kata suami okey dah bagi tahu isteri sedia ada, dah bagi tahu future parents in law, bagi yang okey akan daftarkan perkahwinan mengikut SOP negeri masing-masing. Okey, ya. Jadi yang saya nasihatkan pertama sekali, jangan ada high expectation kepada suami tersebut. Ya, sebab kenapa, ya? Selalunya bila wanita tu dia hendak menikahi dengan seorang lelaki yang sudah beristeri, lazimnya lelaki tu lebih berumur, sudah ada pengalaman dalam kehidupan rumah tangga. Jadi expectation tu macam akan jadi lebih tinggi. I am not getting married to a young boy. Walaupun lelaki tu umur 25-30, young boy. No, I am getting married to a matured man, katakan. Okay. Tapi tengok-tengok bila dah kahwin tu lah dia ni. Okey, tak adalah hebat mana pun. Sebenarnya setiap orang itu ada kekurangan, setiap orang itu ada kelemahan, ya. Walaupun seseorang itu nampak hebat di luarnya, okay, aku nak kahwin ni, aku nak jadi isteri kedua seorang ustaz, insya-Allah mesti okey ni. Aku ni bakal menikah dengan aku punya bos dekat office ni. Aku tengok dia ni, dia uruskan pejabat, staff apa semua okey. Insya-Allah nanti okey lah ni. Okey. Tengok-tengok bila dah kahwin tu lain pula. Okey, tengok-tengok ada lain pula. Jadi semua orang ada kelemahannya, semua orang ada kekurangannya. Jadi jangan ada high expectation. Bahkan mungkin saya kata macam gambar yang saya gunakan untuk iklan tu, untuk iklan kelas ini. Okey, dalam di media sosial macam happy saja kan, tapi di rumah sebenarnya bergaduh. Jadi demikian juga suami itu di luar mungkin nampak okey, nampak profesional, nampak tu. Tapi balik rumah tengok-tengok lah, tak profesional mana pun, tak kemeh mana pun. 2x5 je ke apa ke. Okey. Jadi jangan ada high expectation. Itu yang pertamanya, ya. Yang keduanya, saya nak, bila kata-kata ada high expectation ke apa ke, saya nak bincang tentang apa yang orang kata
terimalah seadanya. Kamu ni nak kahwin tu, terimalah seadanya. Ataupun saya terima kamu seadanya. Okey? Perkara ini perlu ada perincian. Jika perkara yang kita nak berubah itu adalah sesuatu yang memang tak boleh ubah, maka itu barulah kata terimalah seadanya. Okey? Macam kita kata warna kulit, tak boleh nak ubah, terimalah seadanya. Ada certain kelemahan yang merupakan kita kata kecacatan fizikal. Sebelum ni tak tahu, sebenarnya baru tahu. Maka itulah baru terimalah seadanya. Ataupun perkara yang kita kata boleh nak ubah, tetapi kita kata mula memerlukan satu usaha, satu kos yang sangat tinggi. Okay? Katakan macam saya ni. Saya ni umur 50, tapi nampak macam umur 60 kan. Okey. Kalau nak ubah, katakan ini rambut pun dah tak ada ni. Memang ada treatment apa kita panggil hair implant apa semua tu. Tapi nak tanam rambut, nak bagi ada rambut apa semua tu melibatkan kos yang tinggi. Duit tu lagi baik kita sedekah kepada orang yang tak ada makan minum, bukan orang yang tak ada rambut. Jadi terimalah seadanya. Jadi isteri-isteri saya terimalah seadanya saya dengan rambut dah tak ada ni. Dengan jambang mudah putih ni, putih campur hitam serabut saya macam je nampak kan. Benda-benda macam itulah kita kata terimalah seadanya. Tapi benda yang boleh berubah. Katakan suami tu jenis solat gajah. Maknanya subuh dia pukul 7. Zuhur pukul 3.30. Asar pukul 6.30. Perkara macam tu boleh ubah. Jadi pasangan boleh memainkan peranan, menasihati, menegur supaya semayang pada awal waktu. Ini bagian semayang. Yang tak semayang tu pula, memang kita tak boleh terimalah seadanya. Benda seperti itu, kita mesti nasihatkan supaya dia melaksanakan solat. Okay? Ataupun contoh yang lain, dari sudut bentuk badan. Okey, bentuk badan. Kalau orang tu tak jaga makan ke apa ke, saya tak jaga perut ke apa ke, kita boleh tegur jaga makan ke apa ke. Saya pun nak jaga makan, tapi isteri-isteri masak sedap, susah jadinya. Okey, tapi saya cuba. Jadi benda-benda macam tu yang kita boleh berubah ke arah yang lebih baik, hendaklah kita berubah. Benda yang tak boleh nak ubah, ataupun nak ubah memerlukan kos yang sangat tinggi, usaha yang sangat banyak, itu barulah kita kata terimalah seadanya. Because I love you, I accept you as what you are. Tapi because I love you, sebab saya sayang kamu, janganlah atas sebab saya sayang kamu tak puasa, tak apalah. Atas sebab saya sayang kamu nak solat bila-bila waktu pun, sekejap semayang, sekejap tak apalah. Tak. Itu sesuatu yang salah, ya. Okey, jadi jangan ada high expectation. Terimalah seadanya dalam perkara-perkara yang boleh kita terima, tapi perkara yang patut berubah, boleh berubah, kita nasihatkan, kita tegur supaya dia berubah. Okey. Keduanya, bila sudah kahwin ni, dalam mana-mana perkahwinan pun, baik monogami, poligami, akan ada satu tempoh yang kita panggil fasa suai kenal. Memang sebelum kahwin sudah pun bertaaruf, kita berkenalan, kita tanya orang mana, hobi mana, buat apa semua tu. Dan penting kita tengok agamanya macam mana, disiplin agamanya macam mana apa kan. Tapi bila dah kahwin tu baru kita jumpa perkara-perkara yang kita kata kita perlu suai kenal. Dan tempoh suai kenal ni berbeza-beza. Ada yang 6 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 20 tahun pun masih lagi sesi suai kenal. Jadi sesi suai kenal ini adalah sesi yang kita kata kadang-kadang banyak berlaku konflik. Kadang-kadang boleh berlaku pergaduhan dalam perkara-perkara remeh-temeh. Saya sendiri pun, bila saya berkahwin pun ada sesi. Bila saya berkahwin monogami, isteri pertama, kemudian dengan isteri-isteri lain, ada juga sesi-sesi kita kata suai kenal yang bila fikir-fikir balik macam lawak betul. Macam satu yang saya teringat dulu, bila saya baru berkahwin dengan salah seorang isteri saya cerita, dia tanya nak masak apa. Saya cerita ayam goreng cili boleh? Okay, ayam goreng cili. Dia pula, ayam goreng cili tu macam mana? Saya pula, itu menu basic, menu mudah tu. Dia kata tak tahu. Isteri saya kata tak tahu lah macam mana. Okey. Saya kata tak apa. Ni lunch ni tak payah masak. Saya bawa pergi restoran, kita makan kan, saya order ayam goreng cili. You see how, then you cook like that. Or even better. Okay, bila dah lunch, saya pun bawa kedai, makan, order ayam goreng cili. Isteri pun tengok, oh, ini tahu, senang je. Saya pun kata, yelah, inilah ayam goreng cili. Isteri pula jawab, okey, tapi yang ni saya panggil ayam balada.
bukan ayam goreng cili. Lah, so berlaku konflik istilah antara lada dengan cili. Saya panggil cili, isteri panggil lada. Ini ayam belada. Tak, ini ayam cili. Tak, ini ayam belada. Okey, tak apalah. Cooklah dia. So, lepas tu balik rumah tengok boleh masak. Okey. Jadi perkara macam ni sesi soal kenal, istilah yang berbeza kerana mungkin negeri yang berbeza, cara buat sesuatu yang berbeza ke apa ke. Okey. Jadi ini sesi soal kenal yang nak tak nak pasti berlaku dalam mana-mana perkahwinan. Ianya boleh berlaku dalam tempoh 6 bulan tu ke, setahun ke, 2 tahun ke, ya. Jadi kena expect benda itu juga ada dalam rangka anda menjadi isteri yang baharu kepada suami. Kemudiannya, dalam tempoh sesi soal kenal tu, anda kena tahu, walaupun suami yang patut uruskannya, tapi you should know yang suami ketika itu dia sedang uruskan dua perkara. Pertama, dia sedang uruskan sesi soal kenal dengan anda sebagai isteri baharu, dan pada waktu yang sama dia sedang uruskan, kita kata fasa am I needed or not dengan isteri sedia ada. Sebab walaupun isteri sedia ada tu dia dah bagi tahu dia akan menikah lagi, isteri sedia ada pun okey, dah bagi tahu terima kasih, tapi mesti akan sedih, dan isteri itu mesti akan terasa am I needed or not. Okey, akan ada syaitan datang mintalah cerai, tak payahlah kau, dia dah ada isteri baru, kau tak payahlah apa begitu. Okey, akan ada kawan-kawan pula yang kata husband, suami kamu telah mengkhianati kamu duduk kahwin dengan dia lagi apa, pergilah minta cerai ke apa ke. Jadi suami dia sedang uruskan dua perkara. Dia sedang uruskan sesi soal kenal, fasa soal kenal dengan isteri baru, dan dia juga sedang uruskan fasa isteri sedia adanya yang mungkin time tu tengah minta cerai, mungkin time tu tak minta cerai tapi dah tak layan kat dia sebab isteri tu sendiri rasa kau dah ada isteri baru, buat aku nak kat aku lagi. Jadi dia sedang uruskan dua perkara itu. Jadi kalau tengok suami tu bila baru kahwin serabut lain macam je, you know yang dia sedang uruskan yang ini ni. Kena pula time tu dekat urusan kerja dia, urusan bisnes dia pula ada cabaran yang lain. Katakanlah suami ni dia baru saja menikahi isteri kedua Februari tahun lepas. Februari tahun lepas. Okey. Jadi dia sedang manage dua isteri. Kena pula bulan Mac, 18 Mac, ada pula total lockdown disebabkan oleh COVID-19. Okey, banyak business affected, banyak orang yang kerja affected. Bila dah affected tu ekonomi pun affected. Jadi suami sekarang ni dia tengah pening, tengah fikir nak uruskan tiga perkara. Dia tengah fikir nak uruskan isteri sedia ada yang mungkin sedang upset, mungkin sedang sedih, mungkin sedang bertimbangkan nak minta cerai lah, tak nak layan, dia tak kisah dia apa. Dia sedang uruskan isteri yang baru dia nikahi, ada sesi soal kenalnya, ada apa-apa semua tu. Dia sedang uruskan bisnes dia yang sekarang ni tak boleh lagi bisnes sebab lockdown ke, sebab macam-macam lain lah kan. Jadi income pun dah berkurang. Sebelum ni dah kira dah cukup dah nak menafkahi dua keluarga, dah kira dah cukup dah. Tapi sekarang ni aku punya saving ni cukup 2-3 bulan je. Asalnya cukup 6 bulan, tapi nak support dua family jadi 3 bulan kan, jadi tinggal 3 bulan je dah bagi 2. Dia tengah pening ke situ tu. Okey. Jadi walaupun ini suami yang kena uruskan, telah saya tekankan kepada suami dalam bahagian tips poligami kepada suami. Jadi anda sebagai isteri baru pun dapat faham, suami aku ni bila aku ta'aruf dengan dia sebelum kahwin masa bulan Disember, Januari tahun lepas okey je. Nikah dengan dia bulan Februari okey je. Bulan Mac ke atas tu dia serabut semacam ni, apa hal ni? Okey, dapat faham apa cabaran yang sedang dilalui oleh suami, dan jika dapat membantu, memudahkan apa semua tu, memanglah sesuatu yang sangat digalakkan, sangat dialu-alukan. Okey. Baik, ada tips yang lain. Tips kepada isteri baru yang dara. Okey, ada dara, ada janda. Bagi yang dara, mungkin dia akan merasa, macam mana ni aku nak layan suami, tak ada pengalaman untuk layan suami sebelum ni. Tak ada pengalaman untuk masak sebelum ni. Okey. Macam saya sendiri bila awal-awal, bila saya ta'aruf apa semua tu, saya cerita awal-awal bahawa my expectation is saya suka makan di rumah dan saya suka isteri yang masak kan, sebab kita kata ianya lebih sihat, lebih bersih, we know what ingredient that we are putting into the food.
Okey. Jadi saya bagi tahu persiapan awal. Yang ini yang saya suka sebagai contoh. Saya ni makan di rumah, masakan isteri bukan sekadar ketika di rumah. Bila saya pergi flight pun, maknanya bila saya pergi London, bila saya pergi Narita, Tokyo apa semua tu, saya bawa bekal dari rumah. Jadi bila saya ada di hotel di sana, breakfast pun bekalan dari rumah, lunch pun bekalan dari rumah, dinner pun bekalan dari rumah. Dan kadang-kadang tu sampai dalam flight pun saya bawa makanan dari rumah. Sebab dalam flight memang disediakan makanan pun. Itu pun saya bawa dari rumah dan merupakan masakan isteri. Okey. Apa nak kata, ini saya punya tu dan saya bagi tahu awal-awal. Jadi bagi isteri yang dara yang selama ni memang masak tapi masak air. Memang masak tapi masak Maggi, masak instant noodle. Jadi mungkin dia rasa tercabar di situ. Alamak, isteri dia yang first wife tu memang tahu masak kan, dah kahwin 10 tahun mesti pandai masak. Aku ni kena pula saya ni. Okay, cerita saya. My favourite food is Pakistani cuisine ataupun Northern Indian cuisine. Okay. Western food, Malay food, Chinese food bolehlah terima, tapi yang itu saya punya favourite. Kenalah isteri saya pula. Alamak, lamb rogan josh, bagara baigan. Bagara baigan tu terung, masakan terung ya, apa ke. Jadi ada cabaran-cabarannya di situ. Jadi anda sebagai isteri baru yang dara, ini mungkin cabaran. Dia bukan dari sudut masak je, macam mana nak layan suami ke, macam mana nak uruskan rumah ke, apa semua tu. Okay. Tapi tak apa. When the going gets tough, the tough gets going. Okey, jangan pandang ni sebagai satu yang negatif. Alamak, aku tak tahu aku apa ke. Tapi pandanglah ianya sebagai satu pemangkin untuk anda cepat lagi belajar. Cepat lagi belajar cara-cara memasak. Sekarang ni dah mudah dah. Dah ada YouTube, dah ada siapa ya pasangan India tu yang duk masak tu, saya lupa nama dia. Kan ada resepi, kalau nak Indian food dia ada di situ, tak payah pergi kedai mamak dah. Kalau nak resepi Melayu ke resepi Western, sekarang ni dah ada kemudahan. Tengok YouTube ke, tengok TV, ada apa, reality cooking show, macam competition cooking apa semua tu kan. Okay. Jadi sudah ada banyak kemudahan boleh di situ. Okey, dalam rangka nak menjaga suami ke apa ke, boleh bertanya kawan-kawan, boleh ada rujukan yang lain. Tapi jangan bimbang, jadikanlah semua itu sebagai pemangkin untuk anda cepat belajar. Ya, dan insya-Allah sebenarnya boleh. Jangan lupa juga berdoa kepada Allah agar anda dapat menjadi seorang isteri yang solehah kepada suami. Sebab suami ini kita kata apa? Jalan ataupun rangka untuk anda mendapat pahala Allah, mendapat redha Allah dan masuk ke syurga Allah, insya-Allah. Itu cabaran kepada dara. Okey, kepada janda pula, okey, ada cabaran-cabaran tersendiri. Antaranya kalau janda tu suami masih ada. Suami ni pula bila time bercerai, bila anda seorang je sebagai ibu tunggal, tak ada pula muncul. Nafkah pun bagi kadang-kadang. Bila anda nak nikah dengan seorang lagi pula sebagai isteri kedua ke apa, tiba-tiba dia muncul pula. Itulah inilah sebab masih ada cemburu pada dia. Jadi anda nak kena handle anda punya bekas suami tu yang tiba-tiba menyebut macam-macam hal, dan juga suami baru anda. Itu tu yang pertama. Yang keduanya, dulu suami anda ni macam tak kisah hal anak-anak. Your ex-husband yang dah bercerai tu tak kisah anak-anak pun. Sekarang ni tiba-tiba sibuk pula anak itu, anak sekolah apa, anak sekolah ini. Jadi anda pula bila bincang-bincang dengan suami yang baru dalam kehidupan poligami yang baru ni, okey, kita setuju nak hantar sekolah inilah, katakan sebagai contoh. Tiba-tiba muncul pula husband tu, nak sekolah gitulah, sekolah ginilah. Engkau ni, walaupun dari sudut apa nak kata haknya, dia sebagai ayah biologi memanglah ada hak, tapi all this while you gone missing. Suddenly you exist and you are bla 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 bla. Jadi ada konflik di situ. Memang patut bagi prioriti sebab dia itu ayah biologi. Tapi dia ni tiba-tiba muncul. Kan lepas tu kan hilang balik pula apa ke? Tapi suami aku yang sekarang ini ni, yang nampak bertanggungjawab, yang nampak baik, yang nampak beri perhatian kepada anak-anak ni, okey, kita nak juga ambil pandangan dia. Dan pandangan anda juga sebagai ibu macam mana? Ya. Ini antara cabarannya yang muncul, okey. Kadang-kadang dalam bab anak ni juga timbul juga konflik bila
okey, cara ibu didik anak-anak lain. Dia penuh kasih sayang, pernah lemah lembut. Kalau marah pun marah, tapi marah tu lemah lembut apa tu. Suami pun kadang-kadang cara didik juga, tapi kadang-kadang caranya berbeza, macam lebih tegas ke apa ke. Dan bila suami bertegas pada anak, anda pula rasa dia ni bertegas ni sebab anak tiri dia lah, bukan anak kandung dia. Ini anak kandung aku. Akan jadi timbul konflik di situ. Apa marah-marah anak aku? Kan? Katakan suami nak didik anak untuk solat. Bila dah umur sekian-sekian tu, boleh kita nak kata merotan ke apa ke. Lalu suami nak bertegas untuk anak berdisiplin melaksanakan solat. Anda sebagai ibu pula, ini anak tiri dia ni sebab tu dia ni. Apa marah-marah anak aku? Kita sebut aku di situ. Jadi kalau ada konflik kat situ tu, ya. Jadi bagi seorang ibu, anak ni memang number one. Dia macam mana pun lah nak kata Allah nombor satu ke husband nombor satu, tak. Secara fitrah ni memang anak number one di bawah sedar. Okey, dan bila dah kahwin tu, ayahnya ni ayah tiri, bukan ayah kandung. Ya, akan jadi konflik dalam cara mendidik. Okey, dan dalam mana-mana perkahwinan, baik monogami ataupun poligami, ada satu perkataan yang lazim disebut oleh ibu yang dia tak tahu, yang dia sebenarnya menjauhkan suami, menjauhkan ayah daripada anak-anak, iaitu bila dia membahasakan anak-anak sebagai anak aku. Anak aku, anak saya, anak aku, anak saya. Dan bila suami dengar, walaupun suami itu, yang ni kita keluar topik sikit ya, walaupun suami itu ayah kandung pada anak-anak, dia akan terasa, kenapa tak sebut anak kita? Kan, bila dia dengar wife dia sembang dengan tu ke apa ke, anak aku, anak aku. Jadi suami terasa dirinya terpisah ataupun diasingkan. Lalu dia pun secara bawah sedar mengasingkan dirinya. Bila dia mengasingkan dirinya, wife dia marah pula. Ni bukan nak tolong sama didik anak. Tadi kau dah sebut anak aku, anak aku. Ini bukan nak tolong sama menasihani anak ke apa, tapi kau dah sebut anak aku. Aku pun jadi blur. Aku nak buat apa macam ni? Okay. Yang ini ni parenting punya tips, lari sikit. Tapi saya nak bagi tahu lah kalau isteri-isteri, ibu-ibu di sini ya, baik dalam perkahwinan monogami ataupun poligami, jangan duk sebut anak aku, anak saya, anak aku, anak saya, sebab you are indirectly, unknowingly pushing away the father. And then when you push away the father doesn't get involved in the kids, in the children, you start blaming him. Ni dah sibuk dengan motor je, sibuk dengan aksesori kereta je, anak bukan nak tengok. Husband pun dah blur. Tadi anak aku, anak saya, anak aku, anak saya. Tapi bila ada masalah, aku juga yang kena. Ya, right. Jadi itu sebagai sampingan. Jadi bila anda sebagai janda ingin memasuki kehidupan poligami, dengan suami ada cabaran-cabarannya. Ya, macam saya katakan, suami, your ex-husband tiba-tiba muncul balik, your ex-husband tiba-tiba nak menyibuk balik, ataupun dengan husband baru anda sekarang ini, konflik tu mungkin dari sudut you are so used to certain ways of doing things. You are so used to certain ways of raising your children. Tiba-tiba your new husband say so and so, akan jadi macam anak aku, suka hati akulah. Jadi dia macam tu pula. Ataupun kalau ayah itu dalam rangka nak berdisiplin, dia marah ke apa ke. Apa marah-marah anak aku ni? Dia keluar macam tu pula ya. Kita rasa macam ayahnya itu ayah tiri, bukan ayah kandung. You jangan nak marah-marah lebih, ni anak aku. Okay. Suami yang baru tu pula, I want to get involved also. Tapi how do I do it? Kan. Jadi ini cabarannya ya, ini cabarannya ya. Jadi kita kata, saya bagi tahu ni supaya bagi tahu awal-awal, jadi bila sudah kahwin nanti, you can expect this might happen. Boleh jangkakan perkara ini mungkin berlaku, tak semestinya tapi mungkin berlaku. Kemudiannya bagi janda ada cabaran lain. Tadi itu janda disebabkan bercerai dengan suami, tapi ada juga janda yang bercerai mati dengan suami, maknanya suami dia meninggal dunia. Okay, bila isteri bercerai dengan suami dan suaminya masih hidup, perceraian itu lazimnya berlaku ada dengan sifat benci, marah dan I don't want to get to know him, I don't want to have anything to do with him anymore. Okay, mungkin. Tapi bila bercerai mati ni, bercerai dalam suasana masih sayang kepada suami tersebut, masih cinta, masih ambil berat, tapi Allah telah mengambil suaminya terlebih awal. Jadi bila
nikah dengan suami yang baru, akan teringat-ingat suami yang lama. Akan ada dalam laci ke, dalam simpanan ke, dalam phone ke, gambar suami yang lama. Macam mana pula tu ya? Jadi ada cabaran di sana di mana you have to move on with your new life. You sayang suami yang dahulu yang telah pun meninggal dunia, but you decided to get married and you decided to have a new husband dalam kehidupan poligami. Jadi kena move on. Tetapi sebagai fitrah manusia memang akan teringat-ingat suami yang lama apa semua tu. Tapi janganlah sampai mengganggu kehidupan bersama suami yang baru dalam kehidupan poligami. Jadi demikianlah beberapa tips yang dapat saya kongsikan dalam kehidupan poligami bagi isteri baru, baik dara mahupun janda, dengan syarat yang ini adalah poligami yang berlaku bukan secara tersembunyi tetapi secara normal. Kalau secara tersembunyi, awal-awal nasihat saya, pandangan saya ialah elakkannya. Sebab penyesalan pada hari kemudian susah untuk dirawati, susah untuk diubah pula ya. Jadi sampai sini saja, sudah pun hampir pukul 11. Jadi apa-apa soalan atau pandangan dialu-alukan, boleh tulis di ruangan komen. Ya, boleh tulis di ruangan komen. Ada beberapa di sini. Okey, alhamdulillah suami jujur bagi tahu saya tentang keinginannya. Alhamdulillah, ini satu yang bagus. Jadi, saya ucapkan tahniah kepada suami dan juga kepada isteri. Kepada suami dan juga kepada isteri. Sebab saya dapat tahu banyak suami yang dalam rangka dia nak poligami, dia memang nak bagi tahu kepada isteri sedia adanya. Tapi baru nak buka perkataan pertama, baru nak sebut huruf pertama, dah terus ditutup perbincangan tu, dah terus never, dah terus nampak pisau dapur tu ya. Jadi apabila suami jujur bagi tahu, tahniah kepada suami dan tahniah juga kepada isteri yang ini, sebab isteri itu sendiri yang bersedia untuk mendengarnya. Walaupun memang sebagai wanita yang sehat, fitrah normal memang terasa berat, memang terasa sedih, memang terasa why did I do wrong that you want to marry again, apa semua tu. But you are open to listen, dan itu satu, kita kata apa, sesuatu yang patut diucapkan tahniah kepada anda. Kalau poligami yang tak normal, macam mana isteri pertama nak menjalani kehidupan yang sangat memeritkan? Okey, yang saya boleh nasihatkan is try to make the best of it. Terima suami, jadilah anda sebagai magnet yang suami pun masih suka nak balik ke rumah, suami pun masih suka untuk bersama anda, apa semua tu. Akan tetapi jika telah berusaha dengan your best, dengan cara yang terbaik apa semua tu, suami masih tak balik rumah, suami masih berlaku tidak adil. Bukan sebab anda, tapi anda dah buat yang terbaik apa semua tu, suami masih berlaku tidak adil. Atau apa kita kata ya, ada juga suami yang poligami kemudian asyik duk minta duit daripada isteri pertama. Sekali dua tu tak apalah kot, isteri pertama pun bagi atas niat ingin bersedekah. Tapi kalau dah berulang-berulang sehingga memudaratkan isteri, tidak mengapa jika isteri pertama mempertimbangkan perceraian sebagai satu jalan keluar ya. Tidak mengapa mempertimbangkannya setelah berbagai jalan-jalan keluar telah pun diusahakan ya. Jadi yang ini mungkin boleh tengok video kuliah saya sebelum ni. Yang ini tips poligami untuk isteri sedia ada. Tips poligami untuk isteri sedia ada. Okey, boleh tengok di saluran YouTube saya ataupun dalam Facebook Poligami Harmoni ni pun ada. Jika suami tak mampu tapi ingin poligami kerana dia yakin bahawa ada rezeki selepas dia kahwin. Yang kedua, dan dia dah bagi tahu isteri sedia ada bahawa dia akan berusaha dari segi kewangan dan berlaku adil demi menjaga isteri-isterinya. Keyakinan suami ini tak salah kan, Kapten? Walaupun dari awal memang suami tidak mampu dan isteri sedia ada meredakan keinginannya. Ya, betul. Bagi orang yang berusaha, Allah SWT akan memberi rezeki kepadanya
Dan jika daripada awal itu macam ada tanda-tanda belum mampu lagi, tapi kita nampak dia ni ada kesungguhannya, ada kebijaksanaannya, ada planningnya, dan nampak bukan sembang kosong lah. Sembang kosong ni planning dia, saya nak buka branch burger yang lagi besar daripada McDonald lah. Itu kita kata sembang kosong lah tu. Okey. Jadi kita nampak ada kesungguhan dia, ada keyakinannya dari sudut rezeki. Yang itu tak mengapa. Sebab ada usaha. Kita nak suami yang berusaha. Kita tak nak suami yang duduk saja. Lepas tu, isteri kedua aku nak kahwin kau tapi financial all yours. Yang itu yang kita tidak mahu. Selaku isteri baharu yang terpaksa beralah disebabkan suami ingin menetralkan perasaan isteri pertama, apa pandangan Kapten? Tahap apa yang patut isteri boleh beralah dan apa hukum berkaitan? Okey. Kalau isteri baru ingin mengalah, saya berkata sedikit saja. Itu tak mengapa. Tapi jangan sampai mengabaikan hak-hak anda. Sebagai contoh, kalau suami ingin menetralkan perasaan isteri pertama, sehinggakan hari giliran dalam seminggu tu 6 hari dengan isteri pertama, sehari dengan isteri anda, sehari dengan anda sebagai isteri baru. Yang itu saya tak setuju. Kalau sekadar dalam seminggu 4 hari bersama isteri baru, 3 hari bersama isteri pertama, 3 hari bersama anda, jadi lebih sehari kepada isteri pertama. Yang itu tak mengapa. Jadi mengalah itu sedikit. Jangan banyak sangat dan jangan isteri baru jangan mudah sangat melepaskan hak-hak. Sebab apa? Sampai bila-bila pun anda tak mendapat hak tu. Okey? Jadi kita kata nak beralah sedikit itu tak mengapa. Tapi jangan banyak sangat. Sebab suami itu sendiri daripada awalnya dia perlu tahu yang dia boleh manage. Kalau dia tak boleh manage daripada awal lagi, dia jangan berpoligami. Macam mana nak handle madu yang rasa madu dia adalah pesaing dalam kehidupan poligami? Ada tips ke Kapten untuk mengelakkan perasaan persaingan dalam kehidupan poligami? Saya lihat jadikan persaingan itu sebagai sesuatu yang positif. Katakanlah suami itu ada 2 isteri. Isteri yang ini macam pandai masak. You pun jadikan ianya satu persaingan positif. Saya pun nak pandai masak juga. Isteri yang ini macam pandai jaga badan. Saya pun nak pandai jaga badan juga supaya menjadi magnet yang menarik kepada suami. Isteri yang ini pandai jaga rumah katakan. Saya pun nak menjadi persaingan positif, saya pun pandai jaga rumah juga. Jadi jangan tu, jangan alah dia tu pandai masak, habislah aku. Biarlah kau makan sanalah, aku tak nak masak apa, aku masak air je. Jangan begitu. Jadikan persaingan itu sesuatu yang positif ya. Nak mengelakkan perasaan persaingan dalam kehidupan poligami memang susah. Sebab kita kata memang ada. Kalau nak elakkan 100% tu susah. Tapi nak kurangkan boleh. Antara cara kurangkan tu jangan begitu rapat antara isteri-isteri. Okey, ini mungkin ada orang lain, ada suami lain yang berbeza pandangan. Bagi saya jangan rapat-rapat sangat. Sebab bila rapat-rapat sangat, akan susah nak jaga hati daripada cemburu dan susah nak jaga hati daripada persaingan. Sebab dah rapat hari-hari tahu masak apa. Kan? Dah tahu masak apa. Alamak, aku tak tahu masak ni. Macam ni. Okay. Tapi bila masing-masing dalam kehidupan sendiri, sekadar tahu isteri ni masak, okey, aku pun nak masak lah juga. Tapi menu apa tak payah. Ni sebab kalau dah rapat sangat, isteri yang ni masak nasi tomato dengan ayam kurma. Aku pun nak masak nasi tomato dengan ayam kurma. Isteri ni masak laksa, hari tu laksa konflik kan, persaingan ikan jenis apa. Aku pun nak masak laksa ikan jenis ni. Okey, jadi tak habis-habis. Jadi tak payah begitu rapat sebab akan berlaku banyak kecemburuan dan banyak berlaku persaingan sampai tidak ada ketenangan dalam kehidupan anda. Jadi sekadar tahu-tahu sedikit tak apa. Okey, dan kita kata bagi saya itu satu kehidupan yang lebih memudahkan kepada isteri-isteri. Macam prinsip saya dalam kehidupan poligami, kalau isteri-isteri nak baik-baik, nak sembang-sembang, nak keluar pergi jalan-jalan sama, katakan bukan PKP, nak pergi jalan-jalan sama ke shopping mall ke apa, silakan. Saya tak paksa.
Okey, saya tak paksa. Kalau mereka nak masing-masing dalam hal masing-masing pun, silakan, saya tak paksa juga. Asalkan jangan bermusuhan, jangan bertuduh-menuduh antara satu sama lain, ya. Kalau nak sama-sama boleh, nak berasingan me my own business, tak apa, silakan. Asalkan mana yang dirasakan lebih mudah untuk menjaga hati daripada kecemburuan dan juga persaingan. Okey, saya refresh kalau ada soalan lain. W1, wife 1. Okey, isteri pertama. Dah letak syarat kalau nak bermadu mesti yang boleh berkawan dengan dia. Okey, tak apa. Anda sambung syarat tu. Boleh nak berkawan dengan syarat anda pun pandailah. Wahai isteri 1, isteri W1, you yourself berkawanlah dengan dia. Jangan expect the other people to be friend, but you yourself macam muka seposen je apa begitu. Okey, nak apa berkawan dengan dia, dia pun sendiri kena pandailah buat kawan. Janganlah nak berkawan tapi you sendiri dengan mulut yang laser ke, dengan mata yang jeling-jeling ke, apa ke begitu. Kalau pergi rumah isteri kedua, kau duk jeling-jeling sampai isteri tak ke, merasa tak selesa ke apa ke. You nak berkawan, bagus. Tapi you sendiri menjadi kawan yang orang suka untuk orang berkawan dengan anda. Okey? Jadikan diri anda seseorang yang orang lain pun suka nak berkawan dengan anda. Janganlah letak syarat macam tu, tapi orang lain nak berkawan pun, traffic jam lah dia ni. Tak tahu nak buat macam mana. Okey? Alhamdulillah, terima kasih atas pandangan dan tips. Jika jarak jauh macam mana? Contoh Johor Kedah, macam mana nak bahagikan giliran? Okey, yang itu boleh tengok dalam tips poligami kepada para suami. Di mana di sana daripada awal lagi saya cadangkan jangan poligami dengan jarak yang jauh-jauh sebab susah nak bahagikan giliran. Kalau dah telah pun jadi seorang di Johor, seorang di Kedah, cuba usahakan agar duduk berdekatan, ya. Apa nak kata, jangan duduk jauh-jauh. Saya pada awal lagi memang saya dah nasihatkan jangan duduk jauh-jauh. Kalau tak dapat nak elak, tak apa. Sebab sebelum anda poligami lagi, anda dah fikir dah, seorang Johor, seorang Kedah, macam mana yang nak susun ni? Why you... Okey, minta maaf ya kalau saya marah ke apa ke. Tak patut tanya soalan ni kalau anda sudah poligami. Kalau anda belum poligami, anda kena fikirkan sekarang macam mana. Aku nak ulang alik macam mana? Nak bahagi giliran tu macam mana? Nak berlaku adil tu macam mana? Okey? Kalau masa macam susah ke apa ke, okey, cuba adjust salah satu, duduk berdekatan. Yang Johor pindah Kedah ke, Kedah pindah Johor ke, atau kan duduk tak nak mengalah, masuk tengah-tengah, duduk di Selangor katakan, di tengah-tengah, di Kuala Lumpur, ya, begitu. Tapi pada asalnya, pada dasarnya, saya nasihatkan bila berpoligami, jangan duduk jauh-jauh. Sebab susah untuk bergilir, susah untuk ambil tahu hal keluarga, untuk ambil tahu hal anak-anak sebagai contohnya, untuk memantau isteri sebagai contohnya, ya. Bukan memantau nak pandang saja ke apa ke, kita nak tengok agamanya, nak tengok semayangnya, nak tengok auratnya ke apa ke, ya. Walaupun sekarang ni ada teknologi boleh WhatsApp video call ke apa ke, tapi kalau dapat berjumpa face to face itu ianya lebih berkesan, ya. Macam saya ada anak-anak kecil, kalau saya tak ada dengan mak dia susah, mak dia kena cakap 5 kali baru dengar. Kalau saya mari belum cakap lagi dia orang buat. Isteri saya selalu kata, ni kalau ayahnya ada belum cakap lagi dah buat. Kalau ayahnya tak ada, saya cakap 5 kali, 10 kali, cakap baik ke, cakap marah ke, tak ada. Jadi suami mesti ada juga. Okey, jadi kalau dah poligami tu tak apa dalam alternate days ke apa ke kan. Tapi suami kena ada. Bukan saja kerana isteri tetapi juga kerana anak-anak untuk kita memantau pendidikan anak-anak apa semua tu, ya. Okey, ada apa-apa soalan lain, pandangan lain? Okey, dalam rangka kita sementara tunggu soalan lain, dalam rangka kita berpoligami, jangan saja fikir macam mana isteri-isteri tapi juga kena fikir macam mana anak-anak, tentang pendidikan anak-anak, tentang agama anak-anak, solat tak solat. Okey. Kadang-kadang dengan ayah ni anak-anak dia lebih takut. Okey.
Azan je 1.20, Zuhur azan je, saya kata jom semayang. Anak-anak pun terus ambil wuduk semayang. Isteri saya kata, hoi, kalau ayah dia tak ada ni, pukul 3, pukul 3.30 baru nak semayang Zuhur. Jenuh cakap. Itu sebagai contohnya ya. Sebagai contoh saja. Ada apa-apa soalan lain, pandangan lain? Okay, minta maaf kalau ada yang bertanya ya. Sebahagian soalan tu telah saya sentuh secara lebih mendalam dalam video-video sebelum ini. Yang ini kita nak berakhir dah. Okey, selepas ini insya-Allah minggu depan ada sesi terakhir ya. Bedah buku 202 poligami, sesi terakhir ya. Ini second last ya insya-Allah. Okey, jadi kalau tidak ada, kita tutup dengan tasbih kifarah. Saya minta maaf jika ada soalan yang saya jawab laser ke apa ke ya. Minta maaf juga kalau ada yang di sini sedang bersemangat nak poligami, baik suaminya, baik bakal isterinya ke apa ke, tiba-tiba saya ni pula nasihat yang lain, bukan bagi tips poligami, tips jangan poligami pula. Okey. Bukan begitulah maksud saya, sebab saya nak kita sama-sama berpoligami. Saya pun mengamalkan poligami. Kita poligami dalam rangka kita dapat mencapai objektif sakinah, mawadah dan rahmah. Bukanlah kita kata nak a perfect family. Bukan nak kata perfection tu tak ada. Itu hanya dalam kartun. They live happily ever after. Dia orang hidup bahagia selama-lamanya. Tak. Okey. Dalam kehidupan kita ni mesti ada cabaran-cabarannya apa, tapi at least it is manageable, boleh diuruskan. Ianya kita kata sakinah, mawadah, rahmah tu lebih kerap, lebih tinggi kemungkinannya untuk kita capai ya. Semoga dalam kehidupan poligami ni kita melakukannya dengan baik, dengan bertanggungjawab, yang dapat membawa kita ke syurga Allah dan dapat menjadi contoh positif kepada masyarakat. Sekarang ini banyak orang yang menolak poligami, banyak orang yang anti poligami, bukan kerana poligami itu, tapi kerana banyaknya salah laku oleh para suami, banyaknya para isteri yang dizalimi, baik isteri pertama ataupun isteri kedua ke apa ke. Itu yang memberi There is giving a bad name to poligami ya. Kita bukan nak perfection, tapi kita mencuba sebaik yang boleh insya-Allah. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.